让我们开始今天的崇拜会，同心的承认我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。愿恩惠平安从我们的父上帝并主耶稣基督归于你们。今天的主日崇拜会是奉圣父、圣子、圣灵三位一体真神之名而召开的。阿们。主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好。Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan。让我们来到神的宝座前，思想他对我们的爱，他的怜悯，他的牺牲。我们诚恳的来敬拜拯救我们的神，向我们施恩的神，赐平安给我们的神。Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan kasih-Nya, anugerah pengampunan dan pengorbanannya untuk kita. Dengan sungguh kita mau menyembah, kita mau memuliakan Allah yang telah menyelamatkan kita, yang beranugerah dan memberikan damai sejahtera untuk kita. Bagi Dia. 我们先用中文来唱， Terlebih dahulu kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin.主耶稣为我钉十字架，主耶稣拯救我的性命，赞美他，高举他，我无法报答他的慈爱。他是我天上亲爱父神，赐平安在我的一生中。敬拜他，荣耀他，他是我生命中的一切，一切赞美，一切赞美，颂赞都归于他，尊贵荣耀全能，拥有都归于他，一切赞美，颂赞都归于他，尊贵荣耀全能，拥有归于他。Ya Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu. Engkau sungguh Allah kami. Ya Yesus, Kau mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat kita jadi anak-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia memberikan damai untuk kita. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Tuhan sembah kita. Bagi Dia sembahku. Tuhan Engkau segalanya. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya, hanya bagi Tuhan segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
disembah, layak menerima segala kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Biarlah segala bangsa di segala tempat memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam doa pengucapan syukur. Doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. 弟兄姊妹们，这时候我们要劝会祷告。 Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan ayat firman Tuhan. 还没有祷告之前，我们要读一段的经文。 Saya ambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. 在约翰福音，约翰一书第1章第8到第4节。 Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 约翰一书1章8到4节。 我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。 Mari kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar. 天上的父，我们感谢你给我们的大爱。 Kami bersyukur kalau masih diberi kesempatan, pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah. 我们感谢你再一次在早上给我们有机会来到你面前侍奉敬拜你。 Kami bersyukur boleh disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. 我们感谢神，因为你称我们是至尊的儿女。 Bapa Surgawi, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. 主啊，我们要把我们的生命、人生交在你的手中。 Terutama kami mau menyerahkan pergumulan dosa kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. 特别是我们的过犯。 Ayat-ayat yang barusan kami baca sungguh-sungguh menjadi peringatan kepada kami. 以上我们所读的经文，再一次的提醒我们，
Karena sangat memungkinkan sekali bahwa kami justru merasa dan mengaku tidak berdosa. 很有可能我们不知道我们是无罪的。 Oleh karena itu, Tuhan kiranya menolong kami untuk sungguh-sungguh boleh mengakui keberadaan kami yang sesungguhnya di hadapan-Mu. 我们愿意来到您面前，承认我们本是个罪人。 Kiranya Tuhan yang menyelidiki kehidupan kami. 求神鉴察我们的生活， Kami mau mengakui dosa kami ke hadirat-Mu. 我们要在你的面前认罪。 Kami mau memohon pengampunan dosa dari Tuhan. 求神赦免我们的过犯， Karena hanya Engkau ya Tuhan mengampuni dosa kami. 唯有你才能赦免我们的罪。 Sebab Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menguduskan kami. 因为你已经赐下你的独生子来使我们成圣。 Oleh karena itu, Bapa, sebagaimana firman Tuhan yang Engkau nyatakan, 天父，正如在你的话语晓谕我们， ketika kami mengaku dosa, maka Engkau berkenan kiranya mengampuni dan menyucikan kami. 当我们来到你的面前认罪的时候，你就赦免了我们。 Tolong kami untuk dilembutkan hati untuk hidup di dalam pengampunan-Mu ya Tuhan. 主啊，帮助我们，让我们有个温柔的心，领受主你的赦免。 Terima kasih Bapa Surgawi. 天上的阿爸父，我们感谢你， Kami bersyukur dan menyerahkan untuk ibadah kami hari ini. 我们要感谢，也要献上我们今天早晨的崇拜会。 Tuhan sertai kami dan berikan kami hati bersuka di hadapan-Mu. 主啊，你预备我们的心，使我们心欢畅，在你的面前。 Agar sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kami boleh bersorak-sorai di hadapan Tuhan. 我们可以在你面前欢呼，因为我们是得救的一班。 Kami mau bergembira, bersuka cita, mau menyenangkan Tuhan. 我们要心里喜乐，来荣耀你的名。 Kami mau menyadari betapa berbahagianya kami, karena Engkau adalah Allah yang telah melawat kami dan menyelamatkan kami. 我们是有福的人，因为神你已经来到这里，你来探望我们。 Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. 一切尊贵荣耀归于神。 Terpujilah Engkau ya Tuhan. 我们要歌颂赞美父神。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们奉耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita tetap berdiri akan bersama-sama mengakui dengan pengakuan iman rasuli. 这时候，我们一起来承认我们的信仰，诵读使徒信经。 使徒信经， 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体的复活，我信永生。阿门。 Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 弟兄姊妹们，请坐。这时候，我们要一起来看今天的起印经文。起的部分我们用中文念，印的部分用印尼文来念。Kita akan membacakan bacaan bertanggapan. Bagian P akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, bagian J akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 因信称义，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya.
好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。 Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 我们既因信称义，就接着我们的主耶稣基督得与上帝相合。 Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 但到了上帝，我们救主的恩典和他向人所施的慈爱显明的时候， Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. bersama-sama yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. 是的，我们得救不是因为我们的好行为，而是因为神的怜悯、神的恩典。我们是有罪的，但是已得称为义。我们要感谢赐给我们信心的神，他的慈爱存到永远。Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, namun hanya karena kemurahan Allah, hanya karena anugerah Allah yang memungkinkan kita yang penuh dosa ini dibenarkan di hadapannya. Mari kita mau bersyukur untuk iman yang Tuhan anugerahkan untuk kita, untuk kasih setianya yang tidak pernah berubah. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan adalah gunung batu, menara dan kota perlindungan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita yang sempurna. Sekali lagi kita akan katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung
setia Tuhan, tidak pernah jauh dari kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin。弟兄姐妹们，神已经向我们显明他的爱，我们也应当敬爱神。耶稣说，爱神的人就是听从、思想并遵守他的话的人。Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Bukankah kita juga seharusnya meresponinya dengan mengasihi Tuhan? Yesus berkata, yang mengasihi Dia adalah mereka yang mendengar, yang merenungkan, dan melakukan perintah-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Wo jing ai ni, Yesus. 我敬爱你，我主爱你，耶稣，全心全意我敬爱你，我敬爱你，我主爱你，耶稣，一生一世我敬爱你。我常怀念你的道，不分昼夜。我遵守主的话，行主你命令，因为主你是知道我自身的心愿，只是要使我能够取悦主的心。Katakan lebih sungguh, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau berkata, kita mau merenungkan firman Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. 弟兄姊妹们，我们要预备心听到，还没有听到之前，我们低头祷告。 Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami memohon pertolongan. 在主耶稣基督的圣名里，我们求告神。 Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. 稍后我们要听你的道。 Bersabdalah ya Tuhan, 主啊，你晓谕我们， berbicaralah 你向我们说话， supaya hati kami sungguh-sungguh mendengarkan. 叫我们的心能聆听你的话语。 Tolonglah supaya kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi seorang murid yang terus belajar merendahkan hati. 帮助我们的生活与生命，叫我们成为一个谦卑的门徒。
Berkati semua kami yang akan mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. 赐福每一个在你面前听到的弟兄姊妹们， Pakai kedua hamba-Mu yang akan menyampaikannya. 使用你2位仆人来传达神你的话。 Tuhan tolong agar seluruh perkataan kami adalah sungguh-sungguh boleh membangun dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. 让我们所说的每一句话都能够激励信徒的信心。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang kekasih, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 弟兄姊妹们，我们这时候一起来翻开圣经，就是新约约翰一书3章16节。 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 约翰一书3章16节， Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 约翰一书3章16节，主为我们使命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄使命。 Jemaat yang kekasih, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, 亲爱的弟兄姊妹们，今天早上我们要思想一个题目： yaitu pemuritan membangkitkan kasih persaudaraan. 门训激发弟兄姊妹一般的爱。 Jemaat yang kekasih, hari ini gereja kita adalah gereja yang berusaha untuk pemuridan. 亲爱的弟兄姊妹们，我们知道我们的教会正在进行门训。 Mengapa pemuridan? 为什么我们要门训呢？ Yang pertama, kita ingin memenuhi panggilan Kristus. 首先，我们要讨神的喜悦，耶稣基督的呼召。 Karena Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. 因为耶稣对我们说：“你们要去，使万民做我的门徒。” Yang kedua, kita ingin menjadi murid yang seperti Yesus. 第二，我们要成为一个门徒，学像耶稣基督。 Roma 8 ayat 29 mengatakan demikian. 所以罗马书第8章告诉我们说， Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. 神首先拣选了我们，让我们学像耶稣基督一样。 Bapak Ibu, dua alasan ini penting dan tidak bisa dipisahkan. 这2件事情是非常重要的，也不能分开来说。 Sebab ketika kita ingin menjadi murid atau memuridkan seseorang, 当我们要成为耶稣的门徒，或是要门训别人的时候， kita tidak ingin hanya menjadi murid yang mungkin hafal Alkitab, 我们不单单是成为一个背诵圣经的一个门徒， atau yang sekedar kelihatan baik secara penampilan, 而且外表看起来我们是一个好的人， tetapi kita ingin menjadi dan menjadikan murid yang melakukan perintah Tuhan. 但是我们要的就是一个能够行道的门徒。 Dan kita tahu perintah utama dari Yesus kepada setiap pengikutnya ada tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 34. 因为耶稣基督赐给我们的使命，就是在约翰福音告诉我们说， Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 约翰福音13章24节，耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎么样爱你们，你们也要怎样相爱。” Jadi perintah ini adalah perintah untuk saling mengasihi. 主耶稣给我们的命令，就是要我们彼此相爱。 Bapak Ibu, saya secara pribadi menyadari perintah kasih ini merupakan tantangan yang berat di dalam kekristenan. 亲爱的弟兄姊妹们，我个人认为，
爱这件事情呢，是我们基督徒很大的挑战。 Sebab kita semua tahu kasih seperti apa yang Tuhan perintahkan. 因为我们认清，也知道神要给我们的这个爱是什么样的爱呢？ Saya percaya bahkan mungkin banyak di antara kita yang menyadarinya. 甚至我们每一个人也清楚，也知道， Karena mungkin setelah menjadi orang Kristen sekian lama, 我们这么多年来了，成为耶稣基督的门徒， mungkin kita masih gagal di dalam mengasihi. 但是很可惜的，我们多次的失败，成为一个有爱心的基督徒。 Sebab perintah kasih ini bukan hanya sekedar tidak menjahati sesama. 这里所说的爱，不单单是说我们不害人， Yang penting hidup baik-baik. 也不是单单说我们的生活是好的， Selalu ke gereja. 每一次到教会聚会， Ikut doa pagi 参加晨祷， atau mungkin ikut cross. 或者是参加小组， Tidak menipu orang, 我们不欺骗别人， tidak merugikan orang 我 lain. 们也不损害别人。 Bahkan mungkin ketika kita pinjam uang orang, 甚至如果我们欠人家钱， lalu kita mengembalikan tepat waktu. 我们按时候还清那个人， Bahkan mungkin kita plus bunga sedikit. 也还给他红利。 Itu belum memenuhi perintah kasih dari Yesus. 这一切我们做了，还不能照着耶稣基督的这个爱的资格。 Perintah kasih dari Tuhan bukan menunggu orang berbuat baik kepada kita, lalu kita balas. 所以呢，耶稣基督所吩咐的这种爱，并不是因为别人对我好，所以我回报他好。 Perintah mengasihi juga bukan hanya sekedar menyapa orang yang selalu menyapa kita. 那么耶稣所说的爱，并不是你给我打招呼，我也给你问安。 Hanya akrab dengan kelompok cross kita. 我们只有在我们的小组之间和睦， Atau kasih karena memberi karena sudah pernah menerima. 我们能够施舍给别人，因为我们曾经得到那个人的帮助。 Bukan Bapak Ibu. 这都不是 Perintah kasih Yesus bukan yang semacam ini. 耶稣所说的爱，并不是这样子的爱。 Saya bahkan berpikir kalau cuman kasih itu, yang seperti itu adalah kasih pada umumnya. 如果这一种的爱呢，叫做普世的爱， Kalau cuman kasih itu yang dibutuhkan dunia, 这是世人所要的爱吗？ saya kira tidak perlu ada kekristenan Bapak Ibu. 如果是的话，那么基督教在这个世界上的存在都没有用了。 Tidak perlu Tuhan Yesus menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib bahkan. 耶稣也不需要来到世界上成为人子，在十字架上为我们而死。 Mengapa Bapak Ibu? 为什么我这么说呢？ Sebab setiap kita secara naluri adalah orang-orang yang mampu melakukan kasih semacam itu. 因为我们的人性是能够做到这一种的爱的。 Kita sudah terbiasa dengan kasih yang pada umumnya Bapak Ibu. 因为这种的普世的爱，人人都可以做得到。 Yaitu mengasihi orang yang mengasihi kita. 我们能够爱那爱我们的人， Bahkan mungkin kita membalas kejahatan orang yang menjahati kita. 我们报复那些对我们作恶的人。 Ini adalah kasih yang umum sekali Bapak Ibu. 这是世界普世的爱。 Bukan itu yang diajarkan Tuhan. 但是主耶稣教导我们的不是这一种的爱。 Saya sebagai orang Kristen, saya percaya kita semua mengetahui dan sungguh-sungguh menyadari kasih apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. 我们是基督徒，我们很清楚明白耶稣所说的爱是怎么样的爱。 Tetapi pada saat ini umumnya kita sebagai orang Kristen, karena sulit melakukan perintah untuk mengasihi seperti yang Tuhan mau, 占多数的基督徒这个时候很难达到主耶稣所说的那种的爱。 kita cenderung menjadi pasif. 我们成为一个被动的人， Kita cenderung hanya menunggu 我们只是在等待， atau berpikir yang penting tidak melakukan kejahatan terhadap sesama. 或者自己想，只要我对别人没有损害，没有做恶事，那就够了。
Oleh karena itu hari ini saya ingin sekali dengan rendah hati bersama-sama kita mengakui di hadapan Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们，我劝导我们大家要谦卑来到神的面前，认我们的罪。 Mari kita tidak membiarkan kegagalan ini. 不让这一种的失败 Bukan mendiamkan. 和解我们静默下来， Apalagi pura-pura tidak tahu. 而是假装不知道这件事情， Tidak mengakui kegagalan melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi itu adalah dosa. 不敢承认我们做不到，好像主耶稣所吩咐我们去做的爱，那就是罪。 Ditambah mendiamkan atau pura-pura tidak tahu itu adalah dosa. 在负面方面，我们静默，而且假装不知道，那就是罪上加罪。 Bapak Ibu, kekristenan adalah agama kasih kalau bolehkah saya katakan demikian. 亲爱的弟兄姊妹们，我们知道基督教乃是说爱的宗教， Dan kasih itu harus diwujudkan dalam perbuatan. 那种的爱是要有行动来表现的。 Umpamanya di dalam Matius pasal 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata demikian. 所以马太福音5章第44节，耶稣这么说： Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. 我告诉你们，你们要爱你们的仇敌。 Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit sekali. 这是一件很难做到的事。 Jadi kekristenan memang adalah agama yang mementingkan iman. 是的，在基督教，我们注重信心， Tapi benar bahwa bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita, 也不是因为我们的好行为我们得救， tetapi iman. 但是因为我们因信而得救。 Tetapi Yakobus pasal 2 ayat 14 mengatakan, 在雅各书2章14节告诉我们说， iman tanpa perbuatan tidak ada keselamatan. 信心没有行为就不能得救。 Saya membacakan ayat ini. 我要读给大家听。 Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？ Dengan kata lain, Yakobus mau berkata, 换一句话说，雅各要告诉我们， iman yang tanpa disertai perbuatan adalah mati. 信心没有行为乃是死的。 Atau saya katakan di sini sebagai iman palsu. 而且我称为这种的信心是一个假信心。 Hari ini kita bisa menemukan banyak orang yang mengatakan, saya punya iman. 今天我们可以看见很多人说，我是一个有信心的人， Tetapi apakah ada dampaknya? 但是我们的信心有没有效力？ Demikian juga hari ini banyak orang Kristen mengatakan punya iman, tetap beribadah dengan online. 很多的基督徒说，我有信心，我参加线上的聚会。 Tetapi sekali lagi Yakobus bertanya, 但是雅各在这里问我们， apakah ada perbuatan yang sesuai dengan iman seperti itu? 有这种的信心，有没有这种的行为呢？ Karena Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal 15 ayat 2, 耶稣在约翰福音15章第2节也告诉我们说， setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. 凡属我不结果子的枝子，我就卷去。 Dengan kata lain, kita mau bertanya kepada diri kita masing-masing, 换一句话说，我们要扪心自问， apakah kita berbuahkan kasih dalam hidup kita? 在我们的生活上，我们有没有结出爱的果子呢？ Dalam pengalaman kehidupan saya, 在我个人的经历上， ada beberapa kali bertemu dengan orang-orang di luar kekristenan. 我见到那些非基督徒， Mereka sering berkata, kok Kristen begitu ya? 他们常常这么说：为什么基督徒是这样的呢？ Mereka berharap sepertinya mereka mengerti ajaran Tuhan Yesus. 他们好像明白耶稣所教导的，
Dan mereka mengharapkan kalau orang Kristen itu melakukan perintah Yesus. 然后很希望每一个基督徒能够达到这个标准。 Sehingga ketika mereka tidak menerima kasih itu dari kita, mereka menjadi kecewa. 当他们得不到那种的爱的时候，他们就失望。 Bapak Ibu, saya memberikan dengan sebuah contoh dengan ilustrasi. 弟兄姊妹，我要做一个比喻。 Saya percaya kita semua tahu logam, uang logam. 我们知道铜钱， Uang logam itu selalu punya dua sisi. 我们知道一个铜钱有两面。 Jika ada uang logam yang hanya memiliki satu sisi, 如果一个铜钱只有一面的话， umumnya kita pasti tahu bahwa itu pasti uang palsu. 那么我们就说这个铜钱呢是假的。 Kecuali satu hari nanti pemerintah menerbitkan uang logam yang hanya satu sisi. 除非有一天政府规定了他们所出版的铜钱是一面的。 Demikian juga ketika kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen tetapi tidak memiliki kasih, 同样的，如果我们称呼自己是基督徒，但是我们没有爱心， maka itu adalah palsu. Bapak 那么 Ibu. 我们是假冒的基督徒。 Karena kehidupan kita harus ada dua sisi. 因为我们的生活应该有两个层面。 Satu sisi kita menyebut diri kita Kristen, 当我们称自己是基督徒的时候， tetapi sisi yang lain adalah kasih. 那么在另外一方面呢，我们应当行这个爱。 Satu sisi kita mengatakan kita punya iman, 在一个方面，我们说我们是有信心的人； tetapi pada sisi yang lain juga harus ada perbuatan. 在另一个方面呢，我们应该有一个行为。 Di sini saya ingin menegaskan bahwa iman dan perbuatan itu sejajar. 所以呢，信心和行为呢是平衡的。 Memang betul bukan perbuatan kita yang menyelamatkan kita. 是的，并不是因为我们的好行为，我们才能得救。 Tetapi anugerah Allah yang memberikan iman itu harus ada buahnya, yaitu perbuatan. 但是在神的救恩里面，我们得到这个信心，这个信心呢就要成为一个行为。 Itu sebabnya Yakobus sangat menekankan 所以呢，雅各在这里很强调的告诉我们， bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. 信心没有行为是死的。 Bapak Ibu, pada nats Alkitab yang kita baca hari ini, 弟兄姊妹，在我们今天所读的经节里， yaitu ayat 1 Yohanes 3 ayat 16, 就是约翰一书3章16节， saya akan membacakan kembali ayat ini. 我要读给弟兄姊妹们听。 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 主为我们使命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。 Bapak Ibu, saya kira ini merupakan satu ayat yang sangat mencengangkan kita. 我相信这一节经文使我们感觉到非常的震撼， Benar-benar membuat kita bertanya-tanya, 让我们重新的再一次的问， apakah benar ayat ini? 是否这个经节是对的呢？ Sekali lagi ayat ini mengatakan karena kita tahu kasih Kristus, 这里说，因为我们知道耶稣基督的爱， karena ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, 主已经为我们舍命了。 di situ dikatakan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 所以呢，我们也当为弟兄舍命。 Jelas ayat ini seperti demikian tertulis. 所以呢，这个经文是这样子的 Dan 写， ini adalah firman Allah. 这是神的道。 Jadi saya kira tidak perlu kita perdebatkan, 所以呢，我们不需要辩驳， karena kita semua tahu bagaimana Yesus juru selamat kita menyelamatkan kita. 因为我们知道我们的主耶稣基督他是怎么样的救赎我们， Yaitu dia telah menyerahkan nyawanya dengan cara mati di atas kayu salib. 就是他死下他的生命，为我们在十字架上死了。 Dan itu adalah cara yang dipakai Tuhan untuk memenuhi nubuatan daripada perjanjian lama untuk menebus dosa manusia. 就是耶稣基督
要完成了神的应许，在旧约里面为我们死。 Jadi hari ini perlu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, 所以呢，今天我们要扪心自问， bahkan termasuk diri saya sendiri, 包括我在内， apakah kita bersedia menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? 是否我们愿意为弟兄姊妹们使命呢？ Mungkin saudara bertanya, ini mungkin adalah ayat hiperbola, 也许你说这是夸张的一个经文， suatu ayat yang hanya ingin terlalu menegaskan saja. 只是强调罢了。 Sebenarnya ayat ini bukan bermaksud bahwa kita benar-benar harus menyerahkan nyawa kita. 并不是说我们真正的要舍弃我们的生命。 Saya juga bahkan mungkin bisa menafsirkan seperti itu. 也许我也有这样的解释， Tetapi Rasul Yohanes begitu literal di dalam menuliskan ayat ini. 但是呢，使徒约翰他写的这么样的清楚， Saya kira kita tidak perlu memperdebatkan Bapak Ibu, 所以呢，我们不需要再辩驳争论这件事。 karena memang sering kali Tuhan Yesus berkata, seorang mau menjadi muridku, dia harus pikul salib, sangkal diri, ikut aku. 因为耶稣常常对要跟从他的人说：“若你要跟从我，要背起十字架来跟从我。” Dan pikul salib itu artinya kita harus mati terhadap diri kita sendiri. 背起十字架上真的就对我们的自我而死。 Dan di dalam Kristus kita sudah mati di dalam dosa kita. 在耶稣基督里面，我们已经在罪里死了。 Jadi sekali lagi Bapak Ibu, izinkan saya untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. 所以呢，再一次的许可我问弟兄姊妹们： Apakah kita bersedia, rela menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? 是否我们愿意献上我们的生命给我们的弟兄姊妹们吗？ Ini adalah perintah kasih. 这就是爱的命令。 Mungkin ini menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. 也许这个时候就起了个疑问， Apalagi di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang ini. 特别在现代的时代里， Ketika orang begitu mementingkan diri sendiri. 每一个人呢都非常注重自己， Ketika orang begitu selfie. 他们非常的自我， Ketika orang begitu ingin jalan-jalan dan mencari makanan. 他们喜欢去走走，喜欢去享受食物。 Tetapi kondisi COVID sementara ini menghentikan semua itu. 但是因为这个疫情，我们停止了，不能这么做。 Seolah-olah ingin meminta kita semua untuk merenungkan ulang kehidupan kita sebagai orang Kristen. 是否要我们再一次的审查、思考，我们是个基督徒，我们的生活应当如何？ Karena selama ini kita sudah banyak memberikan waktu untuk diri kita, memanjakan diri. 因为这一段时间里面，我们非常疼爱自己，我们非常的疼自己， Sehingga ini menjadi waktunya untuk kita mulai memberikan diri kita, memperhatikan dan peduli kepada orang lain. 这个时候，神要我们安静下来，然后注意别人，关照别人。 Dan untuk bisa peduli dan mementingkan orang lain, itu harus ada kasih dari Tuhan. 我们怎么样能够关照别人、关怀别人呢？其中，我们一定要拥有耶稣的爱。 Mungkin kita bertanya di sini, 也许在这里，我们还要问： bagaimana mungkin saya memberikan diri saya? 我怎么能把我的生命舍弃呢？ Bagaimana mungkin saya memberikan perhatian dan mementingkan orang lain? 我如何能够注重别人呢？ Karena pada momen saat seperti ini pun saya perhatian. 其实，在这个疫情当中，我需要别人来关怀我。 Kondisi COVID ini telah membuat semua orang merasakan kesusahan hidup. 因为新冠病毒这个疫情，使了众人都感觉到沉重。 Mungkin kita berpikir bagaimana saya bisa mengasihi seperti Yesus.
在这个时候，你问我，我如何能够爱人像耶稣爱他们一样呢？ Dan di dalam surat 1 Yohanes ini, 1 Yohanes 4 ayat 7, Rasul Yohanes menuliskan demikian. 所以在约翰一书4章第7节，使徒约翰写着。 Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 就是说，一个人如果能够彼此相爱，因为爱是从神来的。 Apa artinya, Bapak Ibu? 凡有爱心的，都是从神而生，而且认识神。这是什么意思呢？ Satu hal momentum yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan adalah lahir dari Allah. 就是有一个阶段对基督徒很重要的，就是从主里面而生。 Kita tak bisa tahu siapa yang dilahirkan Allah, siapa yang tidak. 我们当然不知道谁是由神而生的呢？ Sebab itu adalah rahasia dari Allah. 因为这个是神的奥秘。 Tetapi benar-benar ada orang yang dilahirkan dari Allah. 但是真的有的人是从神而生了。 Dan saya melihat hanya orang yang dilahirkan dari Allah yang mengasihi. 从神而生的人，他就懂得何为爱， Karena dia dilahirkan dari Allah yang adalah kasih. 因为他是从那有爱的神里面而生的。 Artinya setiap orang yang lahir dari Allah memiliki benih kasih di dalam hidupnya. 所以，一个从神而生的人，在他的生命里面已经有爱的种子。 Saya tidak mau mengatakan bahwa kita tidak lahir dari Allah. 我不是说我们不是从神而生的人， Atau oleh karena tidak melihat kasih daripada Bapak Ibu. 因为我们没有从你的身上看见了神的爱。 Tetapi ada kemungkinan benih kasih ini ada di dalam hidup kita tetapi belum terwujudkan. 那种的爱的种子早已经在我们的心里面，但是这个爱的种子还不能表达出来。 Mengapa belum? 为什么不能表达出来呢？ Karena kita hidup terbiasa belajar, melihat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki kasih pada umumnya. 因为我们活在一个文化里面，一个习惯里面，这些文化习惯、人际关系呢，都行在这个普世的爱。 Sehingga kita pun memiliki kasih seperti itu. 那么我们拥有的爱，就跟普通人所有的爱是一样的。 Tetapi sebagai orang yang lahir dari Allah, kita memiliki kasih dari Allah. 但是我们由神而生的人，我们的爱是从上帝而来的爱。 Memang hanya orang yang lahir dari Allah yang memiliki kasih itu. 唯有从神而生的人，才有这个真正的爱。 Oleh karena itu, sebagai orang-orang Kristen, mari kita mewujudkan kasih itu. 所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们是基督徒，我们应当行出神的爱。 Tidak apa merasa gagal, Bapak Ibu. 虽然有的时候我们会失败，没关系的。 Perasaan gagal itu baik. 当我们觉得失败的时候，那是对我们是好的。 Artinya kita menyadari bahwa ada sesuatu yang belum berhasil kita lakukan. 就是承认我们还做得不够。 Yang bahaya adalah ketika tidak ada seorang pun yang merasa bersalah. 最可怕的就是人人不认自己有失败， Apalagi bahkan mungkin tidak merasa perlu bertobat. 甚至认为我不需要悔改。 Karena kita merasa seolah-olah tidak ada apa-apa Omen- jika tidak melakukan perintah Allah. 我们没有行神的命令是无所谓的， Kita merasa Tuhan itu baik, kasih. 因为我们知道神是好的，是善的，是爱。 Tuhan tidak apa-apa karena dia kasih. Jadi saya tidak apa-apa kalau tidak mengasihi. 无所谓的，如果我不能够爱人，神可以明白的。 Tuhan bisa diajak kompromi. 所以呢，我会跟神妥协。 Bapak Ibu mungkin ada perasaan seperti itu. 也许你有这一种的感觉， Ada perasaan gagal.
感觉到我是一个失败的人。 Oleh karena itu penting sekali kita mau mengakui di hadapan Tuhan, 如果是这样的话，我们应当谦卑来到神的面前认罪， agar supaya kuasa Tuhan memampukan kita untuk mewujudkan kasih itu. 让神的权柄能力支撑我们，赐给我们有这个能力去行神的爱。 Karena Tuhan melahirkan kita ke dalam dunia adalah supaya dunia ini melihat kasih nyata dari kekristenan. 因为由神而生的人，神把我们放在这个世界上，那么世界上的人看见我们呢，就看见了神。 Tetapi jangan sampai kita merasa tidak perlu, tidak apa-apa, tidak perlu mengasihi. 最可怕的就是说，我们认为无所谓，没有爱也不要紧。 Dan bahkan mungkin ada kemungkinan ada saat ini di tengah-tengah wabah COVID kita mengeluh. 甚至在这个疫情当中，我们更多在哪里呼喊？ Bersama-sama dengan orang lain kita mungkin kecewa. 也许我们对别人失望， Dan bertanya mengapa Tuhan diam saja. 甚至我们问神啊，你为什么安静呢？ Tuhan ada di mana? 神啊，你在哪里呢？ Kita bahkan bertanya jikalau Tuhan mengasihi saya, mengapa wabah COVID belum berhenti? 神，如果你爱我，为什么这个疫情还不能停止呢？ Apakah Tuhan tidak tahu? 难道神你不知道吗？ Ekonomi saya mulai kembang kempis. 我现在的经济非常不好， Apakah Tuhan tidak kasihan kepada saya? 神你不可怜我吗？ Saya minta maaf dalam hal ini bukan bermaksud tidak simpati dan empati dengan saudara-saudara sekalian. 亲爱的弟兄姊妹们，在这个时候，并不是我不同情弟兄姊妹们， Saya sendiri juga bergumul. 我自己也正在心里交战。 Karena saya kira sudah banyak hamba Tuhan yang mungkin mengkhotbahkan firman Tuhan yang bersifat simpati dengan apa yang kita alami saat ini. 我知道有很多的牧师传道，他们就传达了这些慰问的道理。 Karena saya mengkhotbahkan lagi pemuritan. 但是我现在的主题就是门训， Saya mengkhotbahkan supaya justru orang Kristen harus mengasihi. 所以在门训当中，我讲的道就是说，基督徒应当能够彼此相爱。 Bahkan mungkin di salah satu percakapan saya entah di mana saya pernah berkata, 有一次我跟人谈话，但是我不记得了在什么时候。 bersiap-siaplah untuk sesuatu yang lebih buruk. 我说我们要预备好面对更难、更困难、更惨的局面。 Karena jangan sampai terjadi perang di Laut Indochina Selatan. 如果在这个南海里面，中国南海呢战争的话， Dan sekarang bahkan saya ingin tambahkan lagi, 现在我还要加重的就是说， berdoalah agar Indonesia jangan sampai resesi ekonomi. 我们要为印尼国家祷告，免得我们进入了经济萧条。 Karena kita tahu beberapa negara sudah resesi. 因为我们知道有几个国家，他们已经进入了经济萧条， Bahkan Amerika pun katanya sudah masuk ke dalam resesi. 甚至美国也进入了这个经济的危机。 Oleh karena itu kita perlu bergumul sungguh-sungguh berdoa memohon belas kasihan Tuhan. 所以呢，我们要好好的交战，好好来到神的面前祈求，让神怜悯我们。 Karena mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姊妹们， mengapa tidak lebih baik mengkhotbahkan firman yang menguatkan? 为什么我们讲得到，不要兼顾我们呢？ Bukan khotbah yang menghibur. 为什么这个道不安慰我们呢？ Atau seperti beberapa hamba Tuhan yang berdoa agar COVID ini ditengking, dihentikan. 甚至有一些的牧师，他们在祷告中，他们求神把这个疫情挪开。 Bahkan saya ingin tambahkan lagi Bapak Ibu. 但是我在这里要加强的说， Nah, saya ingin mengajak kita membaca 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31. 来，我们一起来看哥林多前书第7章29到31节。 Sekali lagi Bapak Ibu, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca itu sudah tercatat
2000-an tahun. 这个经文2000多年前已经记载了， Tetapi apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan? 但是我们是否认真的去注意到呢？ Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. 所以呢，我邀请各位弟兄姊妹们要着重神的话语。 Firman Tuhan tidak ada yang dirubah, 神的话没有更改， tidak pernah ada revisi. 也没有再一次的改过。 Saya bacakan 1 Korintus 7 ayat 29 sampai dengan 31. 我要读哥林多前书第7章29到31节。 Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 哥林多前书第7章29到31节，弟兄们，我对你们说，时间减少了，从此以后，那有妻子的要像没有妻子，爱哭的要像不爱哭，快乐的不要像不快乐，这卖的要像无有所得，用事物的要像不用事物，因为这世界的样子将要过去了。 Perhatikan Bapak Ibu, Paulus mengatakan di ayat 29, waktu telah singkat. 弟兄姊妹们注意到29节，使徒保罗说时候减少了。 Kemudian di ayat 31 kalimat terakhir dia mengatakan dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 然后在31节下半段他说，因为这世界的样子将要过去。 Oleh karena itu sebagai orang Kristen, Paulus mengingatkan kita. 所以呢，我们是基督徒，保罗再一次的提醒我们， Menasehati kita. 再一次的劝勉我们。 Sesuatu yang agak janggal memang. 看起来有一些不同， Sesuatu yang mungkin kita berpikir bagaimana mungkin. 也许我们想，这怎么可能呢？ Karena Paulus berkata orang yang beristri hidup seolah-olah tidak beristri. 这里说那些有妻子的，要像没有妻子的人； Orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. 快乐的人要像不快乐的人； Orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki. 那些买东西的人，好像他一无所有。 Bagaimana mungkin hal ini? 这样子的情况怎么可能发生呢？ Karena sebenarnya Paulus mau mengatakan agar supaya kita sebagai orang Kristen 在这里，保罗要告诉我们基督徒， supaya lebih banyak merenungkan Tuhan, 更多去思考神， lebih banyak memikirkan pelayanan pada saat ini untuk dunia ini bagi Tuhan. 我们要更多去思想怎么样的侍奉神在这个世界上。 Karena Paulus ingin waktu kita hidup di dalam dunia ini lebih banyak dipakai untuk memuliakan Tuhan. 因为保罗要我们在生活在这个世界上的时候，用更多的时间来行一切能够荣耀上帝的事。 Dan ini memang sesuatu yang sulit, Bapak Ibu. 谈何容易？ Karena di dalam hidup di dalam dunia ini 当我们活在这个世界上的时候， kita bergelut sama seperti orang lain. 我们跟普通的人都是一样的。 Kita harus bekerja seperti orang lain. 我们跟平常的人，我们也是要工作。 Kita harus memikirkan kehidupan kita seperti orang lain. 我们的思想跟普世的人都是一样的。 Oleh karena itu walaupun sedikit janggal bagi kita, 虽然看起来有一点怪怪， tetapi oleh karena ini adalah firman Allah, 但是这就是神的道。 sebagai orang Kristen mari kita
memikirkan dan berdoa menggumulkan ayat-ayat ini. 所以呢，我们要好好的思考，我们要战战兢兢的在这个经节里面去明白。 Oleh karena itu, walau wabah COVID melanda dunia, 虽然这个新冠病毒疫情普世在这个世界上， mari kita serius melakukan perintah Allah. 但是我要我们各位弟兄姊妹认真的去行神的命令。 Mari kita mengasihi dengan kewajiban menyerahkan nyawa kita 我们要去爱他们，使命赐给他们， untuk saudara-saudara kita. 给我们的弟兄姊妹们。 Sebagai orang Kristen kita tidak boleh menunggu lagi, 我们不能一直的在等待， bahkan kita tidak bisa menunggu selesainya COVID. 我们不能等到这个疫情过去后。 Karena menurut saya setiap orang Kristen yang belum sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya, mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi, 因为我认为一个基督徒如果不要像耶稣基督那种的爱去爱别人的话， bisa tidak siap menghadapi waktu yang singkat yang dikatakan oleh Paulus. 那他就不能预备好面对这个已经减少的时间。 Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan lagi kepada kita, 还有一节经文，神提醒我们， yaitu Matius 10 ayat 39. 就是在马太福音第10章39节。 Ayat ini bahkan mungkin sudah sering sekali kita baca. 我们也常常读过这个经文。 Tuhan Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 耶稣说：“得着生命的，将要世上生命；为我世上生命的，将要得着生命。” Jikalau ayat ini saya kaitkan dengan ayat-ayat Korintus di atas, 如果我把这个经文跟刚才哥林多前书所读的经文来连结的话， ayat-ayat yang saya katakan agak janggal dan sulit kita terima dengan akal sehat kita, 就是刚才我说有一些怪怪的，我们的理智不能接受的。 justru ayat-ayat ini mau mengatakan ketika kita begitu memusingkan seperti orang lain saat ini, 如果我们这个时候正在忙碌碌的去思考像别人所思考的事情， sehingga sampai tidak punya waktu untuk memberikannya kepada Tuhan untuk melayani, 甚至我们没有时间给神来服侍神。 maka Matius 10 ayat 39 Tuhan mengatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. 所以呢，耶稣在马太福音第10章39节就告诉说，得着生命的人将要世上生命。 Karena kita bekerja, kita berusaha memenuhi kebutuhan hidup saat ini adalah supaya kita tidak kehilangan nyawa. 我们忙碌碌的工作，我们要吃得好，我们要有健康，就是因为我们不愿意失去这个生命。 Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan, 但是耶稣基督在这里的时候说， barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. 那些尽量得着生命的人，将要失去自己的生命。 Karena itu hari ini, ketika kita begitu menyayangkan nyawa kita, 所以呢，今天每一个人非常的珍惜自己的生命， itulah yang telah menghalangi kita di dalam mengasihi sesama, bahkan musuh kita. 这就是拦阻了我们去爱别人，爱那些我们的仇敌。 Itu sebabnya pemuritan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus begitu penting bagi kita. 所以呢，耶稣基督的使命要我们门训，是一件非常重要的事情。 Karena di sana kita dibina, dilatih untuk mengasihi seperti yang Tuhan perintahkan. 在那个门训里面，我们被训练怎么样的去爱人，正如耶稣基督爱我们一样。 Karena kita diperintahkan untuk menyangkal diri, pikul salib dan ikut Dia. 因为神吩咐我们要舍己，背起十字架来跟从耶稣基督。 Dan sebagai ayat penutup Bapak Ibu, 所以呢，最后一个经节， mari kita percaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan.
我们要真心的相信耶稣所说的， bahwa Tuhan serius dengan semua firman-Nya. 神对他的真理是认真的。 Karena di Matius 7 ayat 26 kemudian dia berkata, 所以呢，在马太福音7章26节，耶稣说， setiap orang yang mendengar perkataannya tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 凡听见我的话而不去行的人，他就像一个无知的人，把房子盖在沙土上。 Maukah Bapak Ibu dimuridkan? 亲爱的弟兄姊妹们，我们要成为耶稣基督的门徒吗？ Maukah kita dilatih seperti yang Tuhan mau? 我们要受训练吗？ Karena kita harus mengasihi. 因为我们要学习如何去爱。 Kasih yang Tuhan mau, kasih yang ketika itu kita dilahirkan oleh Tuhan, 我们那种耶稣基督所给我们的标准的爱，就是当我们由神而生的时候， mungkin masih belum diwujud nyatakan. 那个爱的苗我们还没有实现出来。 Itu sebabnya melalui pemuritan kita melatih diri kita. 所以呢，在这个门训，我们就训练自己怎么样表达这一种的爱。 Karena ketika kita menghadapi dunia ini, 因为当我们面对这个世界， kasih Yesuslah yang harus kita tunjukkan. 我们所要表达呢，就是耶稣基督的爱。 Maukah Bapak Ibu dimuridkan? 所以弟兄姊妹们，你愿意受训练吗？ Maukah Bapak Ibu ikut cross? 你是否愿意在 cross 小组里面吗？ Mari kita bergumul bersama-sama. 所以呢，我们在心里面交战， Mari kita berdoa, Bapak Ibu. 我们祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. 我们在天上的父，我们感谢你，今天借着你的话，再次的提醒我们。 Kami tahu kami selama ini masih gagal melakukan kasih-Mu. 我们承认我们在行爱的事情上，我们失败了。 Kami begitu terpesona dengan diri kami saja, Tuhan. 因为我们多么的关注自己， Kami lupa bahwa kami memiliki perintah Allah untuk mengasihi. 我们忘记了主你给我们的命令，叫我们要彼此相爱。 Bahkan mungkin kami telah mengabaikan benih kasih yang ada di dalam kehidupan kami. 甚至我们已经放弃了那个爱的苗。 Tuhan, lembutkanlah hati kami. 主啊，你使我们的心温软。 Tolong kami walaupun di tengah-tengah kondisi COVID sekarang ini. 帮助我们在这个疫情当中， Ajar kami untuk mengasihi. 教导我们懂得去爱别人。 Siapa yang tahu justru engkau menginginkan, justru ketika ada wabah COVID ini, engkau mengingatkan kami untuk mengasihi. 借着这个疫情当中，在这提醒我们，让我们可以关注别人，让我们可以表达耶稣基督的爱给需要的人。 Kami juga bersyukur karena diingatkan bahwa waktu yang ada di dalam kehidupan kami bahkan sudah singkat. 感谢神提醒我们，我们的时间已经减少了。 Tuhan, tolong kami untuk fokus kepada pemuritan. 让我们的焦点放在门训上， Arahkan seluruh perhatian kami untuk mau dimuridkan. 让我们愿意把自己被门训。 Agar setelah kami dimuridkan, ya Tuhan, 当我们受训以后， kami juga memuridkan orang lain. 我们也能够门训其他的人。 Kami lemah, ya Tuhan, 主啊，我们是软弱的一般人， tetapi bersama dengan Engkau kami kuat. 但是与主同在，我们就刚强。 Pakailah kami alat-alat-Mu yang lemah ini, 使用我们这个软弱的器皿， agar supaya Engkau saja dipermuliakan. 唯有你被尊高，唯有你被荣耀。 Dengar doa kami, 听我们的祷告， karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 因为是奉耶稣基督圣名祷告。
Amin. 阿门。 Kita akan masuk di dalam doa syafaat. 我们要进入公祷。 Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk dunia kami saat ini. 主啊，我们要为这个世界来祷告。 Kami menyadari COVID ini telah membuat beberapa negara resesi. 疫情使这么多的国家在经济上萧条了。 Bahkan di tengah-tengah kondisi ini, kami bahkan mengkhawatirkan kalau terjadi perang, ya Tuhan. 甚至我们真是担忧会发生世界大战。 Bahkan kami tidak tahu sebenarnya kapan semua ini akan berlalu. 我们真的不知道什么时候这个疫情能够过去。 Kami bahkan tidak tahu apakah kami sanggup akan melewati masa-masa seperti ini. 我们甚至不知道是否我们有这么样的能力，可以度过这个很难的情况当中。 Tetapi kami bersyukur kami memiliki dan mengenal Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. 但是我们感谢神，因为我们认识了那个有权柄能力的主宰。 Memang kami tidak tahu apa yang sedang Tuhan rancang dalam situasi seperti ini. 在这一种的情况当中，当然我们不晓得神你的计划是什么。 Tetapi tolong kami Tuhan untuk selalu peka dan tenang di hadapan-Mu. 但是你叫我们明觉，也叫我们懂得安静在神的怀抱里。 Karena Engkau menginginkan setiap kami anak-anak-Mu melakukan perintah-Mu. 因为你要我们每一个你的儿女能够照着你的命令去做。 Oleh karena itu kami berdoa untuk Laut Indochina Selatan. 所以呢，我们为着这个中国南海， Kami berdoa di dalam nama Yesus. 我们奉耶稣基督圣名祷告， Kiranya Tuhan menenangkan negara-negara yang bertikai. 为着那些正在争吵的国家，让他们能够冷静下来。 Para pemimpin-pemimpin dunia, 世界的领袖， kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. 我们在主你的名为他们祷告， Agar mereka direndahkan semuanya. 让他们可以谦卑下来。 Dan kami juga berdoa ya Tuhan, 主啊，我们也向你祈求， untuk negara-negara yang sudah resesi. 为那些已经在经济危机当中的国家， Hamba mendengar Singapura, Korea Selatan, dan Amerika. 就是美国、新加坡、南韩， Dan kemudian negara bagian Hong Kong juga resesi. 香港， Kami juga khawatir dengan negara kami Indonesia. 我们也担心这件事情会领到我们的印尼国家， Kami berdoa ya Tuhan, 所以我们来到你面前祈求， tolong Tuhan keluarkan kami dari resesi ini. 帮助我们能够逃脱这个经济的萧条。 Biarlah dunia ini dengan kehidupan manusia yang begitu banyak tetap bisa makan, minum, dan sebagainya. 在这个世界上充满着的这么多的人民，让他们能够过着吃喝足够的生活。 Kami juga berdoa ya Tuhan, 主啊，我们也来到你面前求告你， khususnya di tengah-tengah COVID untuk Indonesia yang belum jelas. 特别为着我们的印尼在这个疫情当中的措施还没有明显的， Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pimpinan kami, 赐给我们印尼国家的总统有智慧与聪明， agar supaya tahu apa yang harus dilakukan. 让他知道有措施应当如何的去做。 Kami berdoa supaya masyarakat rakyat Indonesia 我们也为着印尼的人民来祷告， sungguh-sungguh mau mengikuti protokol kesehatan yang dari pemerintah. 能够支持政府，能够照着政府的条例，保持健康的条例。 Kami berdoa di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. 我们也为着我们的信徒的生活来祷告， Karena belum bisa secara khusus Kalam Kudus yang belum bisa beribadah secara fisik.
因为我们圣道教会还不能够在设场里面聚会。 Tuhan jaga dan sertai setiap umat-Mu. 求神看顾保守你每一个儿女， Berikan tetap hati yang rindu dan setia untuk ibadah. 让他们有渴慕、追求，也愿意参加聚会。 Yaitu terutama supaya melalui ibadah jemaat-Mu ya Tuhan senantiasa rindu bertemu dengan Tuhan. 借着这个直线的聚会，能够表达他们多么的渴慕你。 Lindungi dan sertai berkati pekerjaan daripada setiap jemaat-Mu. 求神保护，求神看顾，求神带领每一个在工作的弟兄姊妹们。 Tolong kami semua untuk tetap bertekad dan tetap semangat untuk memuliakan Tuhan. 让我们保持着那一种奋斗的精神，来荣耀上帝。 Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan sekolah-sekolah Kristen Kalam Kudus. 我们也为着圣道学校来祷告， Karena semua sekolah juga mengalami dampak daripada wabah COVID ini. 因为这个疫情影响了学校各种的活动。 Sekolah-sekolah harus bersekolah dengan cara daring, Tuhan. 他们要直线的上网读书， Sementara kemampuan dari bangsa kami, pemerintahan kami untuk daerah-daerah tertentu belum ada internet yang memadai. 其实，在一部分偏僻的地方，政府还没有能力让这个网线能够顺畅。 Oleh karena itu kiranya Tuhan memberikan hikmat. 所以神赐给我们政府有智慧， Tuhan memberikan solusi bagi pemimpin-pemimpin kami 让他们能够找着措施， agar supaya jangan sampai ada anak-anak sekolah yang tidak bersekolah karena masalah IT ya Tuhan. 好叫这些学生们他们能够好好的读书，不要因为网线他们不能上课。 Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang tetap boleh kami alami setiap hari. 每一天我们能够领受你的恩典，我们为此感恩。 Terima kasih Bapa Surgawi. 我们在天上的阿爸父，我们献上我们的感谢。 Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kesehatan daripada jemaat-Mu, khususnya yang ada di Siantar. 求神赐福，求神看顾你的子民，让他们有健康的身体， Berkati pekerjaan mereka. 祝福他们每一个人的工作， Berkati rumah tangga mereka. 祝福他们的家庭， Berkati relasi setiap anggota keluarga. 祝福他们人际之间的关系， Berkati kehidupan sosial kami. 帮助我们在这个社会关系的生活， Berkati supaya kami mampu memberkati. 叫我们能够成为众人的祝福。 Terima kasih Bapa Surgawi. 我们在天上的父，我们献上感谢， Terpujilah Engkau ya Bapa. 我们要歌颂，我们要赞美你。 Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们奉耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。我们谢谢黄牧师已将神的话语讲解给我们。我们要决心成为主耶稣所喜悦的好门徒，以神的爱去爱别人。Terima kasih untuk Musa Aswin yang sudah meneguhkan kita melalui firman Tuhan. Kita mau menjadi murid yang berkenan pada Tuhan, mengasihi sesama dengan kasih yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. 这时候我们要奉献，我们能把我们的奉献放在我们所准备的信封，然后交于教会的执事，也可以用汇款的方式。Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita bisa menyimpan persembahan kita di tempat khusus yang sudah kita persiapkan, lalu akan diserahkan nanti kepada majelis ataupun TU gereja, atau bisa juga dengan cara transfer ke rekening bank gereja kita. Persembahan adalah tanda ucapan syukur kita, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan juga tanda iman kita bahwa Ia selalu memelihara hidup kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, penuhilah pialamu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi setelah berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi
pialamu kosong dari tanah liat, suci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. 我们进入谢恩祷告，kita masuk dalam doa syukur. Bapa dalam surga, kami datang menaikkan syukur kami. Jikalau di tengah pandemi yang sedang melanda kami ini, kami sebagai gereja Tuhan masih berkesempatan beribadah kepadamu di hari Sabat ini adalah anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Meskipun secara fisik kami tidak bisa bertemu, namun kami tetap dipersatukan dalam iman kami. Kami dipertemukan dalam roh melalui ibadah ini. Bapa, kami juga berkesempatan menyatakan syukur kami melalui persembahan. Dengan memberikan persembahan, kami mengakui bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan yang memelihara burung pipit di udara, Tuhan akan terlebih lagi memelihara hidup kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan dan hidup berserah penuh pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami boleh menjadi murid Kristus yang sejati, yang melakukan firman, yang menyatakan kasih kepada orang lain, yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. San Isong Doksologi. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣共尊。万有之源，万福之本。Jemaat yang kekasih, mari kita menghadap kepada Allah Tritunggal. Mari kita menerima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, 各位主内的亲爱弟兄姊妹们， ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. 这时候有一些会务报告。 Dan sebelumnya kita sangat bersyukur
dengan selesainya ibadah online ini. 我们非常感谢神能够参加线上的聚会。 Terima kasih untuk tim ibadah yang telah berjerih lelah mempersiapkan semuanya. 谢谢侍奉工作的弟兄姊妹们，让他们已经准备了好。 Kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat dan sukacita. 但愿神赐给我们有劲的能力，也有喜乐。 Bapak Ibu yang kekasih, 各位亲爱的弟兄姊妹们， saat ini kami majelis sedang menggumulkan untuk menyediakan pengadaan satu set komputer. 这时候，教会执事们正在商讨预备一台的这个电脑。 Ini satu set komputer ini adalah untuk mendukung ibadah offline tetapi live streaming. 就是我们要准备这一套的这个电脑呢，帮助我们设计聚会，然后能够 streaming。 Jadi Bapak Ibu selama ini ibadah kita sejak dari Juni tanggal 28 kita sudah memakai rekaman. 所以呢，在这个6月28号，我们开始已经用录音的方法， Sampai dengan hari ini masih berupa rekaman. 直到今天，我们也是用录音的方法。 Dan kita berencana untuk tidak lagi memakai rekaman, 所以呢，我们思想不再用录音的方法， sehingga untuk pengadaan satu set komputer itu dibutuhkan untuk mendukung live streaming ini. 所以呢，我们需要一套的电脑，让我们能够现场直播我们的讲道和聚会。 Karena memang untuk menyediakan satu set komputer ini harganya kurang lebih 9 juta. 我们已经调查了，我们需要的经费就是9个juta。 Kiranya Bapak Ibu bisa berdoa, menggumulkan bersama dengan kami dan mendukungnya. 也希望弟兄姊妹们放在祷告中，如果神许可，我们可以参与在这个奉献上。 Dan di dalam kesempatan ini izinkan saya juga menyampaikan begini. 所以呢，在这个聚会，我也想分享给弟兄姊妹们。 Selama ini kita sudah sedang mengumpulkan juga uang untuk bisa membeli satu set DLP yang baru. 这段时间里面，我们有一种的奉献，这个奉献呢，就是为做这个录影，就是这个 LCD projector。 Tetapi oleh karena COVID, jadi kami melihat bahwa alat ini belum dibutuhkan saat ini. 但是因为在疫情当中，我们认为这件事情我们可以暂时不去执行它。 Jadi mohon kiranya Bapak Ibu berkenan, jadi uang yang sudah terkumpul untuk membeli DLP kami alihkan ke komputer. 所以呢，那个我们要买这个投降机的，就是 LCD projector 的这个钱，弟兄姊妹已经奉献了呢，我们要把它转移买这个整套的这个电脑。 Kiranya Bapak Ibu bisa mendoakan dan mendukung kami. 希望弟兄姊妹为这件事情祷告，也支持这个工作。 Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 12 Agustus pukul 19.45就是在这个8月12号晚上7点45分， kita akan bincang-bincang lagi Bapak Ibu. 我们呢有个讨论会。 Jadi seperti biasa kita akan memakai Google Meet untuk bincang-bincang. 所以呢，我们要用 Google Meet 在那里讨论。 Nah, tema kita agak unik kali ini. 我们当天讨论的题目呢是非常特色的， Sesuatu yang mungkin memang belum pernah atau belum biasa kita bicarakan. 也是很少我们去提到的这个问题， Yaitu apakah orang Kristen bisa dirasuk setan? 就是说基督徒能够被鬼缠绕吗？ Iya, kami melihat tema ini saat ini cukup penting.
我们看这个题目呢是非常的重要， Nanti akan kami kaitkan dengan hal-hal yang lain. 所以呢，我们也在这个题目当中呢，我们可以发展到其他的事项。 Kami nanti akan membagikan linknya ketika nanti 1 hari sebelum hari H. 所以呢，在还没有开始这个讨论的前一天，我们会分给弟兄姊妹们这个我们的 Gmeet 的它的那个线。 Bapak Ibu, kami juga mengundang jikalau ingin dan rindu ikut bersama kami di dalam doa pagi jam 7. 如果弟兄姊妹们愿意，每逢星期日早上去点参加晨祷会， Yaitu hari Minggu jam 7 pagi. 就是每逢星期日早上7点在教会。 Ya, hanya saja ini tetap terbatas 我们参加的人呢是有限制的， dan wajib mengikuti protokol kesehatan. 我们也要遵守这个安全健康措施。 Yang berikut kepada seluruh anggota Cross, kami harapkan agar semakin giat melaksanakan Cross. 我们希望每一个十字架小组能够活泼的、能够活动的参加他们小组的活动。 Cross ini diharapkan setiap 1 minggu sekali. 我们希望每一个星期这个小组活动都可以进行。 Dan jikalau ada Cross yang ingin melakukan pertemuan secara fisik, 如果有小组愿意能够设计的机会的话， kami persilakan. 我们也同意你们这么做， Hanya tetap ikutilah protokol kesehatan. 但是不要忘记，一定要遵守健康安全措施。 Kalau bisa jangan di tempat umum dulu, 最主要的，不要在公共场所， bisa di gereja atau di rumah jemaat. 可以使用教会，也可以在弟兄姊妹的家。 Kami juga terus mendorong Bapak Ibu untuk terus proaktif membaca dan merespon WhatsApp gereja. 我们也推动各位弟兄姊妹们注意我们在 WhatsApp 给你们的信息，和是给你们的每日读经。 Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. 这就是我们这个星期的会务报告。 Tetap jaga kesehatan. 我们要保持健康， Ikuti terus disiplin protokol kesehatan. 我们要遵守健康安全措施， Pakai masker, 就是戴口罩， selalu cuci tangan, 常常洗手， hindari kerumunan atau berjarak. Ya. 要有距离，也不要在多人的场所里。 Jika tidak terlalu penting, tidak perlu keluar rumah. 如果没有很需要出门的话，尽量不要出门。 Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. 这就是我们今天的报告。 Terima kasih untuk perhatiannya. 谢谢各位弟兄姊妹们的注意。 Selamat hari Minggu. 主日快乐， Tuhan memberkati. 神赐福于我们， Shalom. 主里平安。